Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Ashraf bin Muhammad Kamal daripada kelas 3 Ibnu Sina. Hari ini saya akan membentangkan tentang simpanan dan pelaburan. Maksud simpanan. Simpanan merujuk kepada wang lebihan yang disimpan di dalam peti besi, tabung atau laci. Wang lebihan juga boleh disimpan di bank yang akan memberi pulangan mengikut kadar faedah dan tempoh simpanan. Terdapat beberapa jenis cara simpanan yang lazim di bank. Jenis-jenis simpanan. Jenis-jenis simpanan terbagi kepada 3, iaitu yang pertama, akaun simpanan, yang kedua, akaun simpanan tetap, dan yang ketiga, akaun semasa. Seterusnya saya akan membentangkan tentang maksud pelaburan. Pelaburan ialah langkah alternatif untuk mendapatkan pulangan pada masa hadapan dalam bentuk pendapatan semasa dan keuntungan modal. Jenis-jenis pelaburan. Yang pertama, saham. Yang kedua, amanah saham. Dan yang ketiga, hartanah. Kali ini saya akan menerangkan tentang maksud faedah simpanan. Faedah simpanan merupakan ganjaran yang dibayar oleh institusi kewangan seperti bank kepada penyimpan. Faedah boleh dibahagi kepada 2 jenis, iaitu faedah mudah dan faedah kompaun. Jenis-jenis faedah simpanan yang pertama ialah faedah mudah. Faedah mudah ialah ganjaran yang diberikan kepada penyimpan mengikut suatu kadar tertentu ke atas jumlah wang simpanan untuk suatu tempoh masa yang tertentu. Contoh penyelesaian bagi faedah mudah ada di atas. Seterusnya saya akan membentangkan tentang maksud pelaburan. Pelaburan ialah langkah alternatif untuk mendapatkan pulangan pada masa hadapan dalam bentuk pendapatan semasa dan keuntungan modal. Jenis-jenis pelaburan. Yang pertama, saham. Yang kedua, amanah saham. Dan yang ketiga, hartanah. Hai, nama saya Muhammad Farid Solihin bin Mansur. Hari ini saya ingin membentangkan tentang maksud nilai pulangan pelaburan. Nilai pulangan pelaburan merujuk kepada nilai pulangan atas setiap ringgit yang dilaburkan oleh pelabur. Dalam erti lain, nilai pulangan pelaburan juga merupakan nisbah keuntungan atau kerugian yang diperoleh daripada suatu pelaburan. Secara umumnya, pelabur lebih gemar menilai pulangan pelaburan dalam bentuk peratus. Nilai pulangan pelaburan akan menggambarkan keuntungan atau kerugian yang dicapai oleh seseorang pelabur dalam pelaburannya. Sesuatu pelaburan dianggap sebagai menguntungkan pelaburan yang bijak apabila nilai pelaburan semasa dan jumlah pulangan yang diterima adalah melebihi nilai pelaburan asal. Begitu juga apabila jumlah pulangan dan nilai pulangan semasa kurang daripada nilai pelaburan asal, maka pelaburan itu tidak menguntungkan. Formula untuk menghitung nilai pulangan pelaburan ialah nilai pulangan pelaburan sama dengan jumlah pulangan bahagi nilai pelaburan awal darab 100%. Selain itu, pelabur juga mempunyai jangkaan kadar pulangan daripada sesuatu pelaburan yang dia labur. Contohnya, jika seseorang pelabur menjangkakan kadar pulangan sebanyak 10% daripada pelaburan mereka, namun belum pasti kadar pulangan sebenar yang akan diterima pada akhir tahun, sesuatu pelaburan adalah sama seperti yang dijangkakan. Faktor mempengaruhi nilai pulangan pelaburan. Lokasi. Bandar kedudukan hartanah di lokasi yang strategik seperti berhampiran dengan pusat bandar raya yang giat maju mempunyai harga lebih tinggi berbanding dengan hartanah di kawasan luar. Keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi negara yang baik akan meningkatkan harga hartanah kerana permintaan terhadap hartanah akan meningkat. Situasi politik. Pertama, situasi politik yang stabil akan meningkatkan permintaan ke atas hartanah. Kedua, hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan harga hartanah. Ketiga, kedudukan politik yang tidak aman akan mengurangkan permintaan terhadap hartanah dan secara tidak langsung akan menyebabkan kejatuhan harga hartanah. Faktor sebelum seseorang membuat pelaburan. Potensi risiko pelaburan. Kemungkinan sesuatu ketidakpastian yang mungkin dialami daripada pelaburan yang dilakukan. Tahap pulangan. Keuntungan yang dinikmati oleh pelabur daripada aktiviti pelaburan yang dilakukannya. Aspek kecairan. Berkaitan seberapa segera boleh ditunaikan daripada sesuatu pelaburan atau simpanan tersebut. Maksud strategi pemurataan berserta contoh. Strategi pemurataan merupakan satu teknik yang biasa diamalkan oleh pelabur yang melabur dalam saham dengan amal
yang tetap untuk tempoh yang tertentu seperti bulanan, suku bulanan atau tahunan tanpa mengambil kira keadaan pasaran saham. Strategi pemerataan boleh membantu pelabur membeli saham dengan kos purata yang lebih rendah dan jumlah saham yang dimiliki juga lebih banyak dalam tempoh masa pelaburan yang sama berbanding dengan pembelian sekaligus atau dengan pembelian secara tunggal. Contohnya, Puan Hasniza mempunyai RM12,000 dan membeli saham sekaligus dari syarikat sempurna dengan harga RM2 seunit saham. Dengan cara ini, Puan Hasniza hanya akan memiliki 6,000 unit saham. 6,000 unit saham darat RM2 persamaan RM12,000. Namun keadaan akan berbeza jika Puan Hasniza membeli saham mengikut strategi pemerataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahmi bin Nur Aziman dari kelas 3 Ibnu Sina, ingin memberitahu maksud kredit dan hutang. Perkataan kredit boleh membawa beberapa maksud. Dalam dunia kewangan, kredit bermaksud satu perjanjian kontrak antara pembekal, contohnya bank atau institusi kewangan dengan pengguna, yang mana pengguna boleh meminjam wang daripada pembekal untuk sesuatu kegunaan atau pembelian dan bersetuju membayar balik dalam suatu tempoh tertentu. Secara ringkas, kredit ialah satu kemudahan penangguhan bayaran yang diberikan oleh pembekal kepada pengguna. Manakala hutang pula biasanya membawa maksud suatu amaun yang telah dipinjam tetapi belum dilunaskan. Jika suatu urus niaga dibuat dengan menggunakan kad kredit, maka kredit pada kad itu akan bertukar menjadi hutang. Mari kita lihat ke slide sebelah, pengurusan kredit dan hutang yang bijaksana. Kelebihan dan kekurangan kad kredit. Kelebihan kad kredit ialah pengguna kad kredit boleh menikmati sistem ganjaran dalam bentuk ribat tunai atau penebusan mata. Tidak perlu membawa tunai yang banyak. Kaedah pembayaran mudah dan cekap. Kemudahan membeli barangan dan perkhidmatan atas talian. Manakala kekurangan kad kredit pula dibebankan dengan caj-caj seperti yuran tahunan, caj kewangan, caj faedah pendahuluan wang tunai dan caj bayaran lewat. Berbelanja lebih daripada sepatutnya. Sesetengah kedai tidak menerima pembayaran melalui kad kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Farid Ridwan dari kelas 3 Sina. Topik yang saya akan bahaskan hari ini adalah kesan pembayaran minimum dan pembayaran lewat penggunaan kad kredit. Pemilik kad kredit akan menerima satu penyata kewangan untuk kad kredit setiap bulan. Pemilik kad seharusnya membayar sejumlah terkini atau hutang kad kredit dengan segera supaya tidak dikenakan sebarang caj kewangan. Tetapi, bank memberi kelonggaran dengan membenarkan pengguna membayar dalam suatu tempoh tertentu yang dikenali sebagai faedah. Biasanya tempoh ni adalah selama 20 hari mulai daripada tarikh penyata. Bayaran minimum biasanya adalah 5% daripada jumlah baki akhir penyata kad kredit atau minimum RM50. B pula, sekiranya masih terdapat baki daripada jumlah terkini selepas tamat tempoh tanpa faedah, caj kewangan atau faedah akan dikenakan ke atas baki tersebut dalam kadar harian. Kebanyakan bank mengenakan kadar faedah tahunan di antara 15% hingga 18%. Jika tiada sebarang bayaran dibuat dalam tempoh tanpa faedah, maka caj bayaran lewat minimum RM10 atau 1% daripada jumlah baki belum jelas pada tarikh nyata bulan seterusnya akan dikenakan. Akhir sekali, jenis-jenis kaedah pengiraan faedah pinjaman serta contoh pengiraan. Kaedah pengiraan faedah pinjaman mempunyai dua jenis, iaitu pertama, faedah kadar sama rata dan kedua, faedah atas baki. Contoh faedah kadar sama rata. Encik Aiman membeli sebuah kereta bernilai RM80,000 secara kredit. Beliau membayar bayaran pendahuluan 10% dan bakinya dibayar secara ansuran selama 6 tahun. Kadar faedah sama yang dikenakan oleh bank ialah
400 tahun. Berapakah jumlah bayaran balik dan bayaran ansuran bulanan yang perlu dibayar oleh Encik Aiman? Cara penyelesaiannya saya akan letak di sini atas. Akhir sekali, contoh faedah atas baki. Encik Salim membuat pinjaman peribadi sebanyak 10,000 dari bank mulia dengan kadar faedah 600 atas baki. Tempoh bayaran balik adalah selama 7 tahun, manakala ansuran bulanan adalah sebanyak 150. Hitung jumlah faedah yang perlu dibayar oleh Encik Salim bagi 3 bulan pertama. Itu saja dari saya. Assalamualaikum. Drop the roof and let the smoke clear. I got diamonds doing 2 slides in both.